Alhamdulillah. Jelas Book Gallery siapa? Sorry lah, tak ingat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Masalah, Cikgu Zayu pun ada. Wah, Okay, dengar suara saya. itulah. Saya ke Puas Madu tadi, Wan Zayu dengar. Saya dengar clear. Maaf tadi, Saya dengar technical clear. error. Tak apa, Ha biasa. ah, IG standard tu. Apa nama Cikgu Zayu? Komen sikit, dengar jelas suara kami. dengar. Siapa-siapalah, Book Gallery Alhamdulillah. ke. Uh, Yes. Ya, Alhamdulillah baru baru start. start. Baru start. Tak Baru tak start start betul. lagi pun. Ah, dia baru mula masuk line. Tapi tak start lagi. Tu dia. Jelas. Okay, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah, saya Encik Amir, trainer MSJA. Dan bersama saya Dr. Arbatun juga trainer MSJA. Saya kat Keramat, Malaysia, KL. Esok insya-Allah kita orang lockdown. Saya dah lockdown. Kita dah lockdown 2 Ah, minggu yang lalu. okay. Ya. So, Dr. Arbatun ni jauh ni dekat UK, London. Saya UK Ya, juga, baik. Ulu Kelang. Gitu. Ini doktor Tak jauh UK beza. yang betul-betul. Tak jauh beza. So, introduction dia, orang cakap MSGA punya IG Live ni dia lebih santai lah. Dia lebih kurang, mungkin kalau siapa yang rajin tengok FB Live kita hari Jumaat, lebih kurang macam tu. Hmm. Cuma platform tu berbeza dan IG ni sepaham saya, setahu saya lah. Maafkan kalau saya silap. Itulah dia background dia tu, dia tak boleh nak nak tukar macam mana kan. Kalau ada yang belakang tu macam tu je lah. So siapa-siapa yang tahu macam mana nak letak apa lepas ni kita boleh improve kita punya IG live, boleh bagi tahu kami lah. Sebab ini macam saya cakap kat Dr. Arbatun, untuk sesi pertama kami ni lebih pada nak mengenali siapa penulis dan apa ebook yang ditulis. Itu lebih kurang lah. Dan IG InsyaAllah. live yang ni kita dah buat, Alhamdulillah. Ini kali yang keempat lah. Keempat lah. Kita Saya orang kalau keempat. orang yang keempat. Orang yang keempat Tahniah. istimewanya sebab nama saya Arbaatun. Masya Allah. Baru saya perasan saya Okay. kata yang keempat saya Arbaatun ya. Arbaatun. Okay. Terima kasih. So komen-komen yang ada dekat sekarang ni, insyaAllah kami baca di hujung nanti. Dia IG ni saya tahu dia akan mati kalau cukup sejam lah. Macam tadi saya start pukul 9 suku. InsyaAllah 10 suku kalau kita tak boleh sembang memang dia akan mati sendirilah. So kita cuba estimate 10-15 minit ujung tu kita bagilah konklusi dan lain-lain untuk baca komen ke apa. So untuk memendekkan kita punya perbualan intro ni, saya baca intro ni boleh yang biodata Boleh, saya dah dapat ni. Ni Ha-ha. kasih official sikit lah. Okay. Saya cuba pendek dalam 2-3 minit minta masa semua. Okay. Penulis anak kelahiran Johor. Geng 83. Siapa 83 sini? SK Convent JB. Oh 83, saya 86. Senior ni. Saya Batu Pahat. Okay. Anak sulung, 4 beradik. Kahwin tahun 2009. Alhamdulillah. Ada 2 orang cahaya mata. Ada sekarang lelaki perempuan? Ramai. Sepasang. Yang sulung lelaki, yang dua perempuan. Alhamdulillah. Yang tu ada cerita lain, nanti kita cerita. Itu episod seterusnya. Pertama, itu seterusnya. Yang sulung 8 tahun, Alhamdulillah. Yang kedua, bulan depan 3 tahun. Beza lama juga. 8-3-5 tahun beza. Okay. So menyambung pelajaran USM. Sebab tak ada cerita tu. Tu nak tahu kena tunggu sampai habis. Okay. USM Sains Kesihatan Kejururawatan, tamat 2006. Mempunyai minat mendalam dalam pendidikan, kerjaya sebagai tutor dan berpeluang berkhidmat di UIA Kuantan Pahang. Okey. So bekas pensyarah UIA, tamat pengajian sarjana tahun 2015, sambung PhD kat King's College London. Tu kisah dia. Saya baru baca ni sebenarnya ni. Saya baru baca. Minta maaf lah. Okay. Ini penulis merupakan pengembara di Bumi Ratu, UK. Yes. Tamat pengajian dan orang cakap ini kira migrate ke apa, doktor? Sekarang ni saya migrate ke sini lah. Saya migrate lah. Wow, itu sama dengan Kak Fatimah lah. Kami decide. Puan Fatimah yang hari tu kita FB Live di Island, Keropok Lekor Island itu.
Oh, okey. Island. Yes. Oh, So dia pun sebab tu saya start siri saya pengembara di Bumi Ratu. Jadi sekiranya saya anggap saya ni mengembara ah lah. Sebab ramai yang masa awal permulaan tu saya macam hmm, okey, macam mana saya nak bagi tagline saya ni. Lepas tu saya kata okey, ramai yang nak saya kongsi lah kan pengalaman saya di ya. sini. Di Tak samping sabar apa yang tak saya sabar boleh nak dengar ni. kongsikan. Jadi sebab tu saya start okey Yeah. lah. Kita buat pengembara di Bumi Ratu. So insyaAllah lah saya akan kongsikan lah apa yang mungkin boleh bermanfaat untuk Yes, yes, semua. yes, yes. Ya, insyaAllah. Okey, saya kalau bab-bab sesi berbual ni, sebab saya suka intro lah balik lah. Pasal ramai lagi yang tak kenal kan. Ah, Betul, betul. kerja Saya hakiki setuju. saya editor buku fizikal. So bila sebut Mhm. editor buku fizikal ni, saya suka main metafor lah. Orang cakap metafora, saya cakap setiap orang adalah buku. Kita ni setiap orang ni Mhm. dia buku yang berbeza. Mhm. Maksudnya yang Mhm. saya bagi tahu situ, setiap orang ni dia ada pengalaman masing-masing dan setiap orang tu kita baca dia punya pengalaman hidup tu macam kita mengembara ke 7 benua ni lah orang cakap kan. So dengan doktor punya kisah Betul. tu membawa kita ke sana seolah-olah macam InsyaAllah. macam tu lah. Kalau kita tak mampu nak ke sana mungkin dengan pengalaman tu kita boleh mengembara tanpa limit lah. So benda tu satu benda yang rugi kalau kita makan seorang lah, kita simpan untuk diri sendiri. So ada banyak manfaat bila kita share macam tadilah kembara di Bumi Ratu. So dia naikkan semangat tau, lagi-lagi pada yang muda-muda yang nak explore dunia luar ni. Tinggal lagi sekarang ni pandemik je Mhm. lah, benda ni di luar Betul. kawalan. Tapi insyaAllah kita doa tak apa, real soon kasih habis, orang cakap tak tahu bila. So motivasi tu sangat penting. Dah boleh masuk kita punya sesi insyaAllah. Dia putus-putus lah. Waalaikumsalam. Siapa? Puan Syimah. Hello, dengar doktor? Ah, saya Dia dengar. lagging. Okay. Dengar saya Okay, tak? so Okey. ah, doktor, soalan pertama soalan pertama. Dia Awak orang cakap soalan. memang kalau ikut cita-cita asal lah doktor. Mhm. Mhm. Cita-cita asal memang nak jadi doktor ke apa sebenarnya? Sebab kalau ikut sini hobi memasak dan mewarna. Mewarna Mhm. Ha. Mana? So kalau ikut cita-cita Saya asal suka, masa saya memang kecil suka, tu bila saya suka cikgu melukis tapi tanya saya dah tak ada besar nak bakat jadi apa? melukis. Jadi Okey. saya jadikan dia hobi lah. One of it is mewarna lah. Jadinya Hmm. kalau ikutkan cita-cita, Hmm. saya saya rasa memang cikgu lah. Saya tak ingat lah saya rasa. Tapi memang cikgu. Jadinya apa Okey. yang berlaku masa kita SPM tu, kita Hmm. ada guru kaunseling akan buat test apa? Kejaya kan? Sebelum kita nak Betul, isi betul. ke Yes. so jadinya kalau ikut keputusan tu lah yang paling saya ingat, memang kerjaya yang sesuai dengan saya adalah jururawat, uh, kaunselor kaunselor rasanya. Kaunselor, jururawat. Dua tu rasanya. Tapi jururawat tu masih saya ingat lah. Sebab tu masa selepas dapat, sebab SPM saya tak adalah macam straight A sangat kan. Tapi Alhamdulillah Hmm. semua kredit. Jadinya saya berpeluang melanjut pelajaran ke matrikulasi. Jadi kena ingat ya adik-adik ataupun kepada ibu bapa yang mungkin boleh kongsi betapa pentingnya sebenarnya kredit. Sebab bila, bukan nak kata, orang kata bukanlah akademik, tapi maksudnya kalau you nak ada banyak choice dalam science, at least you have to have all credits. So walaupun saya dengan 2A, 11, berapa subjek? Berapa subjek saya ambil? 11. Saya 2A, tapi Alhamdulillah semua kredit. Jadi saya dapat masuk matrik. Bila kita dapat masuk matrik tu, peluang untuk kita, Alhamdulillah lah, I work hard semasa matrik. Dan dapatlah sikit, cantiklah sikit pointer tu. Jadi, tapi sebab yelah, kita mak ayah mestilah apa tu, kejaya yang diidak-idakkan oleh semua ibu bapa di dunia adalah doktor kan. Jadi saya Doktor tahu engineer. dengan 2A tu. Jadi dengan 2A tu saya cakap saya tak boleh lah nak belum lagi lah tak ada bayangan. Tapi Alhamdulillah lah kos yang terdekat pada masa itu, masa isi borang UPU tu,
Dan saya teringat balik saya punya test tu katanya jururawat. Jadinya okeylah, mungkin kita cubalah jururawat. Jadi sebab itulah saya berada di dalam dunia kejururawatan. Itu So ceritanya. kalau kiranya selepas dah isi borang orang cakap kaji selidik tu ke arah tu, memang passion tu bila dah start belajar tu terus insya-Allah memang terus ada lah waktu tu. Ke ambil masa yang Selepas lama? tak, Ah. masa awal-awal tu macam down juga. Macam kenapa saya ambil jururawat? Sebab saya first batch yang junior tau. Sebab Malaysia kita punya sistem jururawat tu bermula dengan diploma. Jadi saya adalah antara first batch yang daripada belajar matrikulasi buat degree tau. Bila kita berada di clinical tu, the final year tu is very tough lah. Sebab skill kita sama level dengan pelajar-pelajar diploma kejuruteraan lain. Tapi manakala kita ada ijazah, kita akan graduate dengan ijazah. Jadi bila pergi ward tu, ada ijazah tapi nak ambil tekanan darah pun tak tahu lagi. So jadi the pressure is there lah. Jadinya berada di clinical. Tapi memang selepas daripada saya dah buat course jururawat tu memang dah jatuh cinta lah dalam dunia kejururawatan. Cumanya baru saya perasan saya ada masalah sikit semasa di clinical. Saya nervous sebab saya tak boleh berada di ward. Okey. Saya Takut darah ke sebenarnya apa? saya tak pas. Saya tak boleh macam rush tu kan, kalau tiba-tiba patient collapse ke saya tak boleh. Saya tak boleh lawan saya punya adrenaline rush. Okey. So actually it's one part of the anxiety tu lah. So Faham. kita boleh control. I mean actually kita boleh control lah, tapi untuk kita nak hidup dengan itu is quite difficult. So I go more on teaching lah. So walaupun saya jururawat tapi saya buat diabetes education, saya bantu. Saya tak boleh berada di emergency. Saya boleh berada di ward medical ke, okey lagi. Tapi ada jururawat dia, like saya punya anak saudara pun seorang, ramai jugalah yang dalam dunia jururawat ni, dia boleh berada emergency, suka, seronok nak lari-lari kejar, nak help kan, because dia ada Yalah, orang lain dia, orang lain ni. so itulah cerita saya. Okey. So kalau ikut macam tu, berapa lama je yang betul-betul doktor sebelum sekarang ni berada di medan lah, orang cakap yang laju-laju cepat-cepat macam tu dekat situasi yang doktor tak berapa prefer tu. Okey, sebab masa saya jalani masa saya bekerja. Tu Saya berapa tahulah lama? bila masa tu dalam setahun, 2 tahun juga lah, sebab saya diberi macam ni, di peluang klinikal tu saya jadi pensyarah muda, assistant lecturer. Jadi masa tu kita tak ada klinikal kan, tapi saya berada di fakulti kejururawatan. Kita dihantar di hospital lah untuk professional training as a nurse. Dan masa tu kita pindah lah. Kita pindah daripada ward medical, kita pindah ke ward surgical. Jadi daripada situ baru saya perasan lah, okay, saya tak boleh handle kes-kes yang kata kritikal lah. Bukan kritikal. Yelah, kritikal saya boleh kira. Saya tak boleh berani di dunia kritikal, saya boleh berada di dunia medical. Sebab medical kan contohnya orang yang penyakit kronik kan, sakit jantung, orang yang sama dia akan datang and come. Dan bila kita tengok penyakit medical dengan surgical, contoh orang patah kaki dengan orang yang ada sakit kronik lah, contohnya yang tu, jadinya dia penyakit kronik ni dia lebih kepada gaya hidup kan. Jadi more on teaching sebenarnya, untuk kita kena banyak mengajar sebenarnya untuk sakit yang mengalami masalah medical berbanding macam emergency means collapse dan kita nak kena selamatkan nyawa dia. Tu approach dia lain lah. So kalau ikutkan yang sambung belajar ni, itu memang dapat offer atau macam mana? Jadinya saya mengajar, jadinya alhamdulillah saya dapat pinjaman mara. Jadinya saya pilih lah. Jadi saya rasa mungkin ada peluang untuk saya mengembara. Memang minat untuk mengembara lah. And dan saya berada di sini lah disebabkan peluang tu. Dan sebenarnya niat saya tu sebab tak dapat jadi medical doctor, cita-cita mak lah, at least anak dia adalah seorang yang bergelar doktor. Maka itulah lahirnya saya. Wow.
Adik-beradik yang lain kalau ikutkan doktor nak sulung, betul? Saya selalu. Jadi Ha. adik saya yang kedua, Ha. cikgu, Okey. cikgu di Johor Bahru lah. Hmm. Dan adik yang ketiga, engineer perempuan. Terbalik kita orang ni. Adik Okey. nombor dua, okay, saya memang minat biologi. Bukan saya minat tau. Saya rasa saya boleh pergi dengan biologi daripada first. Kesalah sebab datang siapa yang baru hadir tu. Oh my own. Doktor Saya rasa Ayu. kawan saya daripada geng-geng Bristol. Oh, Cik Alia, okey. okay, thank you. And macam mana, apa cerita kita tadi? Adik-beradik kerja apa? Okay, jadi adik saya Ha. yang kedua, Ha. walaupun dia major fizik, tapi akhirnya kan dia minor biology, tapi sekarang dia banyak mengajar sains lah. Dia lebih dia Hmm. on bias. Jadi banyaknya famousnya dia tu cikgu biologi. Jadi adik saya yang ketiga engineer perempuan. So tengok Hmm. ganas sikit yang nombor tiga tu. Dia memang daripada kecil memang dia memang lasak sikit lah berbanding kami Okey. yang dua orang Hmm. lah. Jadi Ha. yang bongsu tu mekanik kereta, pakar baiki kereta lah. Dia Alhamdulillah 4 beradik. Semua kerja sedap lah tu. Okey. Alhamdulillah. So kalau, yelah sebab kita punya sembang ni lebih pada orang cakap dia bukanlah terlalu akademik, dia lebih pada sembang santai. So kita cuba menyelami perasaan yang normal, orang cakap buat keputusan nak pergi ke sana tu kan. Keluarga macam mana waktu tu? Keputusan tu waktu belajar ke memang sebelum belajar tu memang dah buat keputusan? Masa saya rasa kami buat decision semasa berada di sini lah. Jadinya mak dengan adik tu bila nak balik. Semua menantilah kepulangan kami. InsyaAllah saya akan balik. InsyaAllah mesti balik. Tapi izinkan saya untuk mengembara sebentar. Kalau ikut last balik bila? Last balik lama dah sebenarnya. Saya dah berapa kali raya lah. Sepatutnya saya balik tahun lepas kan. Tapi COVID saya tak balik. Aduh. Lepas tu saya ingatkan biasanya adik-adik datang lah bergilir. Tapi itulah COVID ni saya tak tahu lah bila dengar tadi lockdown lagi dan agak sedih jugalah. Saya ingatkan macam tahun ni dapatlah keluarga datang ke kan. Itulah masalahnya. Okay, so kita go terus pada seterusnya sebab tadi dah tentang diri, tentang ibu lah orang cakap. Sebab tadi awal pun doktor ada intro nak tulis apa, tulis bahasa kembara. So kalau ikut yang sebenar-benarnya lah, doktor memang minat menulis ke macam mana ke, siapa yang mempengaruhi orang cakap mengajak lah untuk join MSDA ni, mana kenal? Walaupun kita mungkin pernah buat sebelum ni, tapi kita kali ni official punya. Okay, bila kita kata menulis e-book ni sebenarnya macam saya katalah, saya nampak saya memang suka mengajar. Jadi saya ni kat mana-mana pergi suka. Kata ramailah yang cakap dengan saya kat sini pun cakap awak ni macam lebih sesuai mengajar kanak-kanak, walaupun macam saya ambil diabetes kan, tapi bila diorang tengok macam mana saya layan kawan-kawan anak yang lain, it's just like I think you are suit better in early child education lah macam tu. So minat mengajar. Jadi daripada mengajar, bila kita berada dalam dunia akademik, kita memang disarankan untuk menulis. Kita memang kena menulis. Sebab itu adalah KPI kan? Dari segi sudut pensyarah itu jadi. Jadi penulisan tu memang dah memang hakiki lah sebelum ini. Part of job lah. Part of job. Jadi bila lepas buat PhD tu memang COVID pun datang. Jadinya saya antara dua lah sebab anak lagi dan and so on. Lepas tu suami cakap apa saya nak buat sementara ya. Nak dapat kerja hakiki and I hope I can teach lah in the near future. Lepas tu suami pun dia sebut jugalah, why not you tulis? Saya kata, Amin mana nak tulis. Tapi saya tahu bila kita nak terbitkan buku fizikal, kita nak kena keluar modal. Betul. Nak print. And then, macam saya tak pernah banyak benda lah. Jadinya,
Tapi terselitlah dalam doa kan, ya Allah macam mana lah tunjuklah uh, ilham saya memang mohon ilham, saya doa mohon ilham. Tiba satu hari tu Dr. Mazni bukan saya kenal Dr. Mazni sebetulnya, tapi ada iklan online cara menulis e-book. Itu bila tu? Di Bila tu? Last year lah. bulan last year, bulan saya macam bulan 11 lah. Baru. Apa ni Puan Hasmah Dr. Mazni lah jadi Puan Hasmah geng Papisma. Jadinya nice, sebabnya nice. itu adalah alumni lah, sebabnya pensyarah saya, bekas pensyarah USM, iklan tu ada di Facebook dia. Jadi saya fikir online, e-book. Lepas tu dalam tu dia memang nyatakan lah ada platform lah, template and so on. Jadi kata okey lah join. Tak sampai 100 kan masa tu, alhamdulillah lah. It's affordable, betul. Orang kata affordable kan, kata okey lah. We have to invest on something kan. Betul. And then alhamdulillah. Jadi di situlah perkenalan dengan Dr. Mazni dan geng Dr. Mazni. Dan sebenarnya niat di asalnya memang saya nak menulis, dan menulis tu memang suami dia cakap jugalah okey kita buat coaching. Memang saya ada coach juga, tapi saya banyak coach yang orang kata orang terdekat lah saya. Okey, itu dari segi mana tu, dan saya buat tutoring lah. Jadinya maka lahirlah selepas dah masa nak fikir-fikir tu, memang saya first nak buat on diabetes dulu, tapi saya fikir okey lah, relevannya kita buat lah sharing moments on anxiety first lah, because COVID kan. Dan alhamdulillah lah terlahirlah buku saya. Sebab kita nak adapt, sebab susah juga sebenarnya waktu saya nak menulis tu, sebab kita dah biasa tulis ataupun mengajar tau, macam formal. Jadi bahasa tu kita nak tukar macam tu editor, macam tu Amir kan, macam orang yang kita yang membaca dan menulis formal kan, tapi nak tukarkan dalam bentuk penceritaan. Storytelling. Yes. Betul, so I think in apa tu? Betul. Dia dari orang cakap kalau ayat skema nak ayat relax, ayat santai ni memang mencabar jugalah sebenarnya. Betul. Jadi saya tulis. Lepas tu nak edit tu nak jadikan daripada tak lah ni boring ni kan. And then tak. Sebab kita kena ingat, yang mencetusnya saya rasa saya berminat dengan e-book ni sebabnya saya fikir bila kita, di dunia akademik ni kita memang menulis. Tapi kadang-kadang siapa je yang baca jurnal penerbitan, tak ramai. Sebab masyarakat Malaysia belum lagi tahap tapi kalau masyarakat Western ni dia memang baca jurnal. Sebab kalau pemberita pun mengeluarkan fakta pun dia keluarkan siapa yang publish Betulnya pasal COVID lah, siapa publication mana yang menerbitkan budaya membaca kat sana level yang lain. Okay. Ya, betul. Jadinya saya kata this is one of the chance lah untuk orang kata dalam bentuk penulisan santai dan itulah impian saya untuk kehadapannya berkongsi. Dan saya kena belajar sikit lah nak santai ni dan juga itulah penulisan santai lah. Betul. Itu satu cabaran lah, sebab dia kalau doktor pernah dengar, ini antara tip yang kami bagi kat peserta bengkel lah selalu kalau macam kita cakap dekat penulis, memang satu benda yang rugilah sebab masing-masing profession lain-lain, doktor, engineer, apa-apa arkitek ni, tapi dia bukan penulis, tapi dia ada cerita yang menarik. Contoh yang antara buku fizikal yang saya pernah baca, kisah seorang penyelam. Penyelam yang orang cakap memang profesional punya penyelam lah, bukan selam biasa-biasa lah, memang itu kerjaya dia. So bila dia dapat join bengkel apa semua, dia apa tajuk dia? Aku menyelam untuk hidup. Lebih kurang macam tu lah tajuk buku tu. So memang real lah, sebab orang tu dia memang kepakaran dia pula share dia knowledge tu. Aku menyelam untuk hidup. Memang dia professional diver lah orang cakap, untuk bukan Pascal lah, apa nama dia tu, geng-geng macam tu lah. So poin saja, kalau disampaikan untuk Malaysia lah utamanya dalam bahasa yang akademik, yang terlalu formal, jadi
dia punya audience ni jadi macam ada gap lah orang cakap kan. So bila kita nak sampaikan knowledge dalam bentuk yang santai ni, memang antara tip yang kami boleh bagi memang nak tak nak, sebab saya antara benda yang saya bawa edit yang baru ni, usahawan kabinet. Dia buat usahawan apa bengkung sebelum tu. Dia memang kalau ikut businesswoman, tapi sebabkan dia rajin membaca buku-buku motivasi, so tak banyak lah yang perlu saya ubah dia punya ayat tu, sebab istilah kita panggil psikolinguistik. Tu istilah dia. Dia apa yang kita selalu baca tu, dia akan mengalir macam ayat buku yang kita biasa baca. So mungkin kalau untuk doktor nak menajamkan skill tu, ada yang saya cakap tu lah kot. Banyakkan baca motivasi yang bahasa Melayu mungkin apa. So benda tu insya-Allah dia akan memudahkan kita punya penulisan lah. Lagi-lagi pula kalau yang sebelum ni saya ada dapat soalan, macam mana kita nak transfer dunia yang profesional ni, nak sampaikan kepada masyarakat, macam mana kita nak sampaikan maklumat tu. So tip yang kami boleh bagi, sampaikan melalui case study. Maksudnya apa-apa yang relate pada masyarakat audience tu terus. Jangan cerita terlalu direct, cakap okey ini apa-apa. Jadi sebagai audience yang marhain, orang cakap nak terima term-term tu dengan tak ada contoh, susah. Cerita. So bila sampaikan dalam bentuk cerita, buatlah case by case tu, sama ada real case atau kita cipta lah watak-watak tu. So maknanya benda tu masyarakat akan jadi lagi inspirasi. Nak sama ada nak jadi doktor ke, nak jadi engineer ke apa-apa. So penyampaian tu sampaikan dalam bentuk cerita. Itu memang sangat membantulah. So macam saya baru buka doktor punya ni jap ni dah. Ini kita punya apa panggil webstore untuk website doktor saya tu. So baru ada satu ni lah yang menariknya Tok Amir tu saya rasa preview tu yang saya suka. Function preview ya, kita boleh betul. Preview. Ya, tanpa dengan anxiety, kita boleh lihat lah. Kita boleh tengok. Ya, betul. Ni kita punya big boss. Apa yang Tok Amir nak kongsi tadi tu yang daripada buku? Jap. Yang ini orang cakap memang best antara yang seronok, sebab kita boleh baca 10 buku surat pertama ni lah kan. Ini tebal apa doktor buat? 39 ke 40 lebih. Saya pun tak ingat dah. Sebab masa edit tu saya Okey. Jadinya saya kongsikanlah kisah sebabnya bila kita cerita pasal COVID ni, ramai yang risau ya sebenarnya, kebimbangan. Even saya pun risau. Betul. Saya fikir okey, bayangkan saya di sini untuk yang lockdown 3.0 ni, kita punya kes di UK 60,000 sehari kes baru. Bayangkan perasaan saya. Malaysia tadi yang paling tinggi 3,309. 60,000. Ya. 60 tu nak Ya, tiga. betul. Jadi 57. 57,000. Apa nisbah dia tu? Sangat banyak. Jadi okay. Jadinya, tapi cumanya macam jelas sebab kita padat di sini berbanding Malaysia, dia scattered sikit. Dan sebab itulah saya kata okeylah, saya rasa I'm an anxiety fighter dan tak salah untuk saya berkongsi sebabnya anxiety ni kadang-kadang kita ramai yang mereka dari segi klinikalnya, dia sebenarnya ada masalah sakit perut lah, masalah gastrik, tapi sebenarnya dia tak tahu yang dia ada anxiety. Ramai yang tiba-tiba rasa daripada terus depression kan, terus depressed sebab dia tak tahu it start from anxiety. Jadinya berdebar ni kita boleh kontrol insya-Allah. Cuma kita dapat lah. So jadi dalam buku saya tu saya tulislah beberapa tips yang mungkin membantu kalau kita rasa risau tu apa kita nak buat. Jadi hari ini satu yang penting saya rasa yang percuma yang kita boleh buat
So, yelah ramai orang kata musim-musim COVID ni suruh bersenam lah, suruh kita dengan anak lagi, anak online lagi 3 orang. Lepas tu pula nak bersenam. Jadi kalau nak bersenam tu, bersenam lah semua. Kalau macam saya serentak. kan, saya buat Ah. Zumba tu, semua berzumba lah. Tutup buku Ah. ataupun tengah-tengah dia dah nampak dah macam dah tak boleh kontrol sangat kan. Ah. Buka YouTube. Okay, kita Itu berapa bersenam. minit selalunya tu? Saya bersenam biasa 20 minit lah at least. 20 minit. Nice, nice. Saya pilih lah. Tapi yang terbaru ni saya rasa nak kongsikan Tabata. Tabata punya step tu antara saya rasa dia lebih efektif lah saya rasa. Sebab Tabata ni dia lebih kepada macam okay, jumping jack, lompat, squat kan. Is more effective lah. Sebab kalau saya buat Zumba, dia pace dia lambat sikit, cuma kita keep betul, on. kena Tapi relax. Tabata ni dia Tabata cepat je. laju Hari tu betul saya, tengok. tapi kita boleh pilih. Kita pilih lah yang sesuai dengan kita. Dia banyak. Okay. Kita kena fleksibel. So, macam tu. Itu nanti satu topik lah kan. Tapi satu. Jadinya salah satu yang sangat penting ya, kalau kita risau ni, yang saya amalkan ya, yang deep breathing tu lah. Deep breathing. Senaman pernafasan ya. Ataupun kita kata salah satu cabang yoga lah. Yoga tu actually dia train yoga dan meditasi. Dia train minda dan juga pernafasan. Jadi untuk nak tahu boleh dapatkan buku dan juga hari ni pentingnya salah satu yang boleh bantu kita stres. Cumanya senaman pernafasan ni samalah, dia macam solat juga, kita kena konsisten lah. Betul. Kena hari-hari dan tekniknya. InsyaAllah saya tengah menulis juga untuk senaman pernafasan insyaAllah. Itulah dengan anak lagi, dengan anak sekolah kat rumah ni, homeschooling. So, lambatlah sikit. Okay, so kita rasa nak masuk pada buku yang ni, akan ada sambungan atau akan create satu buku yang totally lain daripada buku pertama? Okay, saya akan pecahkan. The second one is just deep breathing exercise, one of the content. Lepas tu banyak sangat sebenarnya, tapi ramai juga dah permintaan untuk diabetes. Diabetes, okay. Diabetes. Sebab saya memang, background saya memang pendidikan diabetes lah sebenarnya. Jadi ramai yang nak relate. Jadinya saya buat psikologi psychological medicine dalam pendidikan diabetes, dan salah satu yang saya explore adalah kenapa pesakit-pesakit diabetes ataupun pesakit-pesakit kronik di Malaysia sukar kita nak kawal. Salah satu masalahnya adalah masalah mental, masalah kesihatan mental. Sebab kita tak tackle masalah. Jadi you tak boleh control blood. First time dengar. You tak boleh control. Kalau you stress, you tak boleh control blood sugar. You makanlah ubat macam mana pun. You akan makan ubat, tapi you rasa dah makan ubat dah doktor. Dah makan ubat dah bersenam dah, tapi blood sugar. So bila kita buat stress level test tu, rupanya dalam keadaan tekanan. Okay. Yeah, so tu. So that's next. Itu adalah projek seterusnya lah. Jadi ini nak create awareness sebab lah. Itu antara masalah rakyat Malaysia kan, diabetes ni. Ramai. Yang tinggi kan. Yeah, betul, yes. Itu. Betul. Okay, so kalau ikut pada penulisan e-book ni lah kan. Bila sebut tadi dengan anak, dengan homeschooling. So, waktu bila doktor menulis? Saya curi-curi lah. Kadang-kadang sambil dia duduk buat homework tu ataupun buat kerja dia tu, kita duduk sekali dan saya curi-curi lah masa. Tapi saya memang bekerja waktu malam lah. Satu saya boleh. Saya boleh dua lah. Kadang saya akan extend sikit saya tidur. Jadi Malaysia pagi kan. Dan kebanyakannya saya curi masa malam dan juga sambil duduk homeschooling tu saya menulis lah, saya buka laptop saya, dia pun anak-anak pun buka lah. Alhamdulillah lah saya macam mana pun kita gadget tak boleh lah. Cerita pasal gadget ni saya nak e-book ni kan, salah satu saya skeptical sebelum ni sebabnya
anak saya addicted to gadget lah. Dia delay in speech yang sulung tu. Tapi sebab lelaki juga kadang memang delay in speech, but then yes, one of the factor is the gadget lah. So I stop gadget dia. Dia tak ada gadget sampai di sekolah darjah 1. Tapi baru saya perasan dia agak tertinggal bila dia tak ada gadget, sebabnya school kita dah guna website school dekat sini, dia dah ada web base dia. Jadi bila dia tak ada tablet tu, dia tak buat latihan yang dalam website tu, dia agak ketinggalan lah from few of his friends. So macam mana pun kita kena embrace lah. We have to embrace this new norm. Saya katalah saya rasa saya agak skeptikal lah. Contohnya yang terbaru ni TikTok and so on. Saya rasa sebelum ni kita negatif lah kan. Kita rasa macam betul. Facebook live lah, apa-apa ni saya tak ada lah aktif sangat. Tapi saya rasa kalau sebelum ni pernah IG live yang ni kira first time ke macam mana? IG live first time lah. FB live yang dengan FB. Sebab saya ada join NGO dekat sini, so ada few FB talk lah saya ada buat juga dengan NGO. Yelah, sebab FB tu dia kena StreamYard kan? StreamYard. StreamYard. Tapi yang saya tak pernah StreamYard hari tu first time. Yang di sini kita guna Zoom. Kena guna Zoom juga. Zoom. So itulah ceritanya. Jadinya so kalau ikutkan IG live ni first time lah ni? Yes, this is the first lah. Saya dapat sebab untuk saya rasa kan untuk generasi saya akan ramai juga yang comfortable with Instagram. Okay, Doktor, saya kalau kita dah boleh generasi kot scroll. Kita boleh scroll kot komen-komen ni. Sebab dah ada soalan-soalan tu, macam contoh yang latest ni, apa beza dengan emotional question? Apa ni, IQ versus EQ? Kita kena scroll dari awal kot. Okay, yang ni dia bahasa buku lah kan, emotional quotient IQ dan EQ ni. So saya rasa untuk mudahnya kognitif lah, IQ kita rasa kognitif kan, benda-benda yang kita belajar, pembelajaran lah. Emotional ni is more on psychological part lah, mental and kekuatan mental sebabnya bila kita berada, saya rasa cabarannya di dunia sekarang ni, anak-anak pun mental kena kuat, sebabnya dia nak, bila kita mental ni, saya rasa saya lebih suka nak guna jati diri lah, perkataan bahasa Melayunya. Emotional quotation tu is more on jati diri lah. Jati diri IQ tu memang benda kita belajar lah, kognitif kan, memang kepandaian kita, intellectual kita. Tapi bila kita sebut jati diri tu is more deep. Jadi bila anak-anak kita ni, jati diri dia tu yang dia you have to build. Dia nak pilih kiri ke dia nak pilih kanan. Kita dah tak ada dah decision tu. So saya nampak cabarannya tak sama macam anak-anak sekarang. Kalau kita tak expose pun nanti dia culture shock pula. Dia macam okay, kalau dengar mak ayah garang kan, tak tahu benda. Tapi dia akan start lah underground. Itu saya nampak masalahnya mungkin dari segi social. So I think IQ pun penting, EQ pun penting juga. So terima kasih Puan Hasmita, Cikgu Hasmita rasanya. Maaf kalau salah. Saya rasa yang tu yang the simplest explanation lah saya boleh bagi. Tak nak ikut bahasa buku sangat. Kena buka buku pula kan. Okay. So kita tengok sikit nama-nama yang ada live ni dari awal. Carol Duan, tu semua kawan lah ni. Ami, Syaz, Sherin, Sokmum. Ada juga kawan-kawan MSGA. Ada sepupu saya pun ada juga tadi. Kawan saya Alia, Husnayati, terima kasih semua sudi join. Falia Mokhtar ni siapa ni? Itu my friend. Kawan saya. Dia belajar di Bristol tapi sekarang kat Malaysia lah, tengah habiskan PhD juga tu. My good friend. Puan Anira, Dr. Ayu ada tadi. Dr. Ayu, Isma Arfani. Terima kasih banyak-banyak. Muhammad Nur Baizura. Ayah tak ada pula, ayah doktor. Malam ada. Takut ada kerja sikit rasanya. Malam ni ada kerja kan. Malin siapa ni? Okay.
Okay, Izma Arfan ni pun dia komen function preview memang awesome. Bila dah jatuh hati tengok preview baru kita akan travel. Yes. So sangat Ya, penting lah sebab betul. kalau macam buku fizikal, antara benda yang kita minta dalam proposal, pertama kita minta sinopsis lah. Sinopsis keseluruhan. Hmm, hmm, A to hmm, Z. hmm, hmm, hmm. Yang cerita tu lah ending buku semua pasal apa. Lepas tu sinopsis setiap bab. Kita nak tengok apa dia punya, ada turun naik ke tak satu-satu buku tu. Apa dia punya setiap bab tu macam mana. Dan yang kita minta contoh 2 bab awal. Contoh 2 bab awal. Sebab kita nak tengok 2 bab awal ni mengikat ke tak. Sebab kita, yang kami ni penerbit buku komersial lah sebenarnya cakap, bukan buku akademik apa semua. So kita buku yang istilahnya buku bacaan santai juga, motivasi. So kalau buku-buku macam ni dia bukan satu buku keperluan. So dia bersaing dengan buku-buku yang kalau orang tak beli pun tak apalah. So maknanya kita kena buat 2 bab awal tu rasa orang betul-betul nak beli. So itu yang saya nampak persamaan dengan preview kat sini. Sebelum muka surat pertama ni mainkan sangat penting. Lagi-lagi kalau bab kandungan tu. Kandungan ni kalau kita punya kandungan tu menyatakan apa isi dia, kan. Memang orang cakap kena beli lah. Ini baru baca sikit dah rasa memang tak cukup ke apa. Contoh macam ni kan. Apa benda ni. So benda tu sangat main peranan. Okey, lagi. Oh, kita sedar tak sedar lagi 15 minit lebih kurang, doktor. Cabaran 15 minit lagi. terbesar. Tadi saya dah kongsi tadi yang first tu, saya nak tukar bahasa minda saya daripada penulisan formal ke penulisan santai sebab niat saya memang kita nak berkongsi kan. Jadinya macam mana kita cerita, sebab kalau contohnya saya terus je cerita pasal anxiety kan mungkin, tapi sebab mungkin saya nak kata tak apalah, saya kongsi sharing moments apa yang saya buat. Tu salah satu yang saya cubalah, kita kata kita kongsi pengalaman kita dalam pada yang masa yang sama tu, diharapnya dapat memberi maklumat lah, create awareness sebab kadang-kadang orang tak tahu apa beza. Risau, semua orang risau. Kalau tak risau nak jadi macam mana? So risau tu memang Allah Subhanahu Wa Taala dah cipta ya. Tindakan itu kita kena bersyukur sebab kalau kita tak risau, tak boleh habislah, kita tak boleh function. Sebab jadinya sebab tu dalam tu saya ada bezakan lah. Nampak tak perbezaan kebimbangan dan juga yang melampau. Kebimbangan melampau tu lah yang disorder tu. Jadi kebimbangan ni semua orang ada. Buat daftar review tu, ibu ni Terima recommend kasih. sangat sebab ramai tak perasan mereka ada anxiety disorder. Betul. Dia lagi-lagi kalau saya perasan sekarang ni, doktor, betulkan saya kalau salah. Dia ada relate tak kalau dah anxiety dia lead pada stres, orang cakap apa panggil tekanan jiwa, Depression. apa panggilnya? Depression. Tadi dia akan tadi lead sebab ke tu situ ke? kalau anxiety dia boleh lead kepada depression. Jadi daripada depression dia akan datang lah. Kalau orang depressed dia akan start lah. Dia akan start dengan orang panggil bahasa medical hallucination. Dia akan come out lah. So that is that's why sebab tu penting daripada kita dapat anxiety. Even saya, at first saya pun first kali kalau kita baca daripada kisah saya tu, bila sebab saya belajar, saya tahu. Tapi kita denial kan sebab dia ada step dalam psikologi ni, kita nak menerima tu dia ada step dia dulu. Dia kena marah dulu, dia kena sedih dulu. Faham tak? Tu ada satu lah perasaan. Jadi the most biggest thing kita malu lah. Saya belajar nursing. Tapi macam mana saya tak boleh control. Saya memang berdebar yang tak. Jadinya so so jadinya dan supervisor saya lah, because supervisor saya pun dia memang pakai psikologi, dia nurse juga. Jadinya dia nampak 3 tahun saya saya belajar, tiba-tiba first kali ingat lagi ayat dia, Atun, I think you need help. So sebab saya tak cerita. Jadinya dia boleh nampak perubahan dari segi kerja lah, mutu kerja. So then malulah kan. First thing. Stigma. Tapi saya rasa sama juga bila saya buat diabetes pun stigma juga saya find out one of the thing kenapa rakyat Malaysia tak susah
susah juga susah nak control. One of the thing is stigma lah daripada masyarakat. Another thing. Ya, Okay, betul Dr. Dr. Lily Lily. komen lah. Regular exercise. Yeah, happy hormone. Itu yang saya nak cakap tu tadi, exercise. Dan kita kena pilih lah exercise ni. Salah satu orang kata tak boleh lah, susah. So kena carilah. Macam saya kata lah, saya sendiri pun okay, masa zaman bujang dulu, saya memang ayah didik saya memang maraton lah. Saya tak boleh lari jarak dekat. Saya memang maraton. So, sampai umur 20, saya memang jogging. 5 km, 10 km tu boleh kata at least seminggu mesti 3 kali saya kena lari. So, saya 3 maintain kali, tau berat saya. Ya, 3 hari seminggu. Saya maintain berat saya tak ada masalah berat badan. Tapi bila saya dah start bekerja, lepas tu saya sibuk kan, kita nak adapt. Lepas tu saya kahwin, saya tinggal saya tak bersenam lah. Sekali seminggu je saya pusing jalan. Berat saya naik terus 15 kilo. Uish, banyak. Jadinya, dan baru selepas yang tu, jadinya bila saya stop je bersenam, semua masalah saya datang. Baru saya tahu saya ada masalah kesihatan yang lain. Okay. So then that's why saya rasa saya bersetuju dengan Dr. Lily tu, kita kena cari sendiri apa yang sesuai. Jadinya, macam katalah saya suka Zumba, tapi sekarang ni saya start Tabata. I would recommend Tabata as well. Zumba is really fun because Zumba you boleh dance. I enjoy Zumba as well. So kadang-kadang dengan anak, kadang-kadang Zumba ni dia macam lagu tak kena, anak macam tak suka join juga. So I think we can exchange lah. Yes. We have to mix up, pilih tengok kan. Tapi saya rasa bersenam dengan anak-anak is enjoyable lah. Dan salah satu cerita, senam lah ramai. Sekarang semua dah ada YouTube kan. Letak YouTube dekat skrin, lompat lah, alihkan meja. PE kelas, kelas PJ masih panggil PJ ke lagi? Saya tak ingat. Kita Dia kan tak PJ. pasti. Tapi PJK lah dulu, pendidikan kesihatan. PJK dekat jasmani. So, jadi dalam COVID ni kita start lah semula bersenam untuk kurangkan. Okay, masa start lockdown tu memang saya start bersenam. Ada kita lebih kurang 10 minit doktor. Mungkin 5 minit ni untuk tip-tip orang cakap, tip-tip mudah untuk ialah sebab benda ni pun orang cakap masih lagi tak awareness pasal benda ni masih lagi kurang. So untuk mengelak lah kot ayat lagi sesuai untuk mengelakkan daripada benda ni membarah dengan lebih dahsyat. So apa yang tip-tip mudah macam tadi antara ni yang cakap kita buat benda yang betul-betul sesuai dengan diri kita. So apa tip mudah yang doktor boleh kongsi lah pada audience lah nak elakkan benda-benda ni daripada berlarutan. Berlarutan. Okay, kalau kita cakap fizikal bersenam tu semua, kita dah cerita dah. Satu lagi tip saya, interaksi. Jadi 2 interaksi. You kena berinteraksi. Kena cari, kita ada Allah SWT kurniakan kita keluarga. Kita cari siapa yang kita comfortable. Rakan-rakan. Kita kena berinteraksi. Yes. So jangan salah satu perkara. Yes. What happens to me is actually saya bukan bermakna saya tak bergaul dengan orang, tapi kita sesi luah perasaan tu tak ada. Okay. So saya aktif masa saya belajar tu, saya bersosial je. Tapi tak ada sesi luah perasaan tu, tak ada. Bab jiwa ni doktor pernah seorang. Yes. So interaksi dari 2, interaksi dengan Allah, Tuhan untuk spiritual satu. Hablum minannas, hablum minallah. So I think that is yang perkara yang kita boleh buat sekarang lah. Sebab kalau saya dah kata pergi bersenam, pergi buat lain-lain tu benda yang dia kena build, dia kena ada coach dia kena slow and steady. Tapi 2 perkara pentingnya adalah interaksi. 2, hablum minannas dan hablum minallah. InsyaAllah. Terima kasih Cik Kono-Kono, saya kata setengah jam tu. Ayat doktor tu dia mengingatkan saya sebab saya pun jenis orang cakap suka juga bab luar ni, tapi bukan luar apa. Ayat saya dengan member saya cakap apa tau. Katalah orang cakap kawan saya tu nama Zaki lah orang cakap kan. Aku cerita kat engkau ni bukan apa.
Aku kalau aku pendam semua aku jadi gila. Itu ayat saya selalu. Saya selalu luahkan Betul, tu kat kawan betul, saya. Aku sorry betul. lah. Engkau kena dengar ke. Sebab benda ni saya tak cerita kat keluarga saya tak cerita kat isteri saya. Tapi saya pilih kawan yang Betul, saya tahu dia ni jenis simpan betul. rahsia lah. Orang yang saya percaya dan Hmm, cakap, aku cerita ni bukan apa. Kalau aku stres orang, aku tak nak luah kat family. Aku kena betul. cerita kat orang luar. Kalau boleh aku balik rumah, aku nak rumah-rumah, kerja-kerja. So dekat luar pintu rumah tu saya antara ni tak tahulah betul salah saya punya amalan ni. Saya akan Mhm. pastikan sebelum saya masuk rumah ni, depan pintu rumah ni, saya akan berdiri dalam 5-10 minit. Saya akan check semua notification, WhatsApp apa semua yang saya tak nak dalam orang cakap lepas maghrib isyak ni saya tak nak pegang handphone. Itu saya. Betul, Maknanya betul. saya nak settlekan semua dalam at least dalam 5-10 minit tu kasih jawab lah sepanjang perjalanan balik kerja Mhm, tadi kan dah mhm, ada sejam kan mhm, mungkin ada siapa-siapa. mhm, mhm. Itu yang saya buat. Sebab saya tak nak depan anak saya main handphone. Itu saya. Sebab That's the saya best sangat practice. percaya saya sangat percaya anak-anak kita ni tak dengar apa kita cakap tapi dia buat apa kita buat. So Betul. saya takut benda tu. Setuju. Saya cakap apa semua nanti Betul. tapi dia tiru je apa saya buat. So saya tak nak Betul. cakap dia jangan main handphone tapi saya 24 jam pegang handphone. Macam mana tu. Betul. So Betul. saya sedar Macam benda saya tu saya cakap sekarang, tak boleh lah. betul. Macam Ah, sekarang ni, anak-anak ni kita rasa kita kena be friend lah with the gadget itself. So, kalau ada Facebook, ah, kenalah Facebook, Instagram. Anak saya suka melukis. So, I kata, okay, we come out with ah, a new Instagram. We have to be part of their friend as well lah. Saya rasa. Okay. Okay, kita Okay, sebenarnya ada terima 5 kasih. minit lagi. 5 minit lagi Terima kita nak kasih. fun-fun punya soalan ni. Sebelum habis, tak habis lagi Uh-uh. ni. Dia ada lagi Uh-uh. baki 6 minit lagi. So, Uh-uh. Instagram ke Facebook? Susah Doktor prefer ya. mana? Instagram. Instagram. Sebab apa? Sebab gambar. Gambar Facebook pasal bosan. Facebook, Facebook sebab Hmm. Facebook ni dia pada saya lah Facebook lagi Technical. how to say technical code, yes. Nasi ke uh, mi? nasi 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 Walaupun tak duduk ada sana hidup. nasi No nasi. Ah, Saya ah, satu je, alhamdulillah. Saya kat ah, sini bezanya, walaupun saya makan nasi hari-hari 2 kali sehari pun, ah. tapi sebab saya tak ada kuih kat sini, jadi saya selamat dekat Malaysia. You all Okey. kena balance Betul-betul lah, because kuih. you ada kuih, ada goreng pisang and so Okey. on. So Betul nasi tak betul betul salah betul. ya. Nasi tak salah. Okey. Okey doktor, kita ada 5 minit spend ni memang khas untuk doktor cakaplah terima kasih ke sokongan ke apa ke untuk harapan pada ibu ke orang cakap penutup Uh, untuk sesi pertama kita lah. Harapnya akan ada okay, lagi banyak sesi lepas ni. Okey. Boleh kongsikan 5 minit InsyaAllah. yang terakhir Terima ni. kasih atas terima kasih banyak atas sokongan yang join malam ni. Okey. Terharu. Sebab saya ni orang kata baru nak berjinak lah. Okay, so I have to build now lah, sebab saya macam saya katalah, I have to embrace this new norm. I have to embrace, saya kena meraihkan lah digital uh, norm. Okay, Hmm. marilah kita, sebabnya saya rasa kita kena berada sama untuk kita berkongsi lah. Kalau kita tak come forward mengikuti teknologi ni, saya rasa mungkin kita akan ketinggalan sedikit lah. Okey. Terima kasih semua. InsyaAllah Ah. teruskan sokongan anda. InsyaAllah saya memang banyak dah Okey, ayat-ayat orang cakap saya nak doktor bagi tahu kenapa e-book ni satu pilihan yang antara yang bagus sempena norma baru lah dengan kita macam-macam tahu efek macam-macam bisnes. So kenapa korang perlu try untuk buat e-book ni salah satu e-book. orang cakap set income ke apa ke yang boleh. Yalah, satu mungkin saya nampak macam rilis apa macam saya dengan Master Ciro setuju. Terapi. Menulis ni satu terapi. So apa yang boleh doktor kongsikan pada kita punya viewers ni? Kenapa e-book ni salah satu terapi ke apa-apa yang positif Terapi. pasal e-book Okey, ni? untuk saya e-book ni sebab kita ni nak meninggalkan legacy ataupun nak Yeah. dikubur nanti Betul. apa tu, ilmu dah. Tak kisah pun, ilmu masak nasi pun kalau orang tu Betul. gunakan, Setuju.
Moga ilmu masak nasi tu akan Hmm, bantu saya lah di alam betul. barzah dan akhirat kemudian. Ah, Gitu ni. Ya. ini Saya pula saya ilmu tak pasal diabetes anxiety ni kan. Lagilah orang cakap ilmu yang mahal. So robotlah harga berapa ni? Kita punya harga RM8. 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 Dua Ya, USD. $2. Yes. So ini kita punya website dia InsyaAllah. Abad Tun arbatunbookonline.com. Bookstore. Bookstore, So yes. terima kasih doktor. Minta maaf terlebih Sama-sama. terkurang. Salah silap. Saya pun. Sesi ni memang Tak macam apa. ni lah. Lebih kurang. So Tak apa. kita punya exposure orang cakap untuk first time IG. So insyaAllah Ya. kita letak dekat InsyaAllah IGTV. akan ada. Dan InsyaAllah. ini selamat petang ke malam ke apa ni kat sana ni? Petang saya pukul 2:30. 2:30. Okey. So Baru selamat petang. Kami terima kasih. kami pula dah Tak malam tidur sini. dah. Selamat So berehat. terima kasih banyak doktor. Sama. Terima kasih juga. Terima kasih Okey. semua. So Minta maaf kalau kita saya tak terkomen tu. Terima kasih atas sokongan ya. kita jumpa Jumpa di lain sesi siaran lain insyaAllah. insya-Allah. Betul. Okey, assalamualaikum warahmatullahi Okay. taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Untuk sesi akan datang, sekejap saya cari rambut saya pula serabai. Terima kasih pada semua yang komen. Tak ada nak baca satu-satu, tapi terima kasih. Komen-komen yang membina. Itu pun kami kongsilah mana yang kami rasa bermanfaat. Bolehlah ambil. Ibaratnya orang cakap, yang baik kita ambil, yang buruk jadi sepadan. Saya tengah cari ini ni, apa nama jadual seterusnya. Sekejap Master Shiro. Okey, ni dia. Dia sedang loading Cari Sam Ayat, betul. Terima kasih Dr. Batun, terima kasih Puan Raftah. Puan Raftah pun ada juga ni sesi dia ni. Okay. Intan Idiana, baru join. Tak apa. Kita letak dekat IG TV pas ni. Siapa lagi? Puan Hasnita. Terima kasih. Lagi banyak, lagi baik. Meditasi baik. Betul. Solat. Okay, sebenarnya untuk next session kita dengan Puan Syimah Rahman lah. Ya, sebab ini pun depan skrin saya ni 20 saat lagi. Puan Syimah Rahman 16 hari bulan insya-Allah. 16 hari bulan. So, terima kasih. Maaf atas segala kesilapan. Kita jumpa lain sesi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.